Salam sejahtera, tajuk yang akan saya bincang hari ini ialah sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Bandar Hulwan, Mesir pada tahun 63 Hijrah. Bapa beliau, Abdul Aziz bin Marwan, merupakan gubernur di Mesir. Ibu beliau, Ummu Asim binti Umar bin Al-Khattab, ialah anak kepada Khalifah Islam yang kedua, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau berketurunan Bani Umayyah dan menjadi pemerintah Bani Umayyah yang ke-8 sesudah pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghafal Al-Quran sejak kecil lagi. Kemudian, beliau telah dihantar ke Madinah oleh bapa beliau dengan tujuan dapat dibesarkan dengan persekitaran yang baik dan dapat mendalami ilmu semasa di sana. Di Madinah, beliau mendalami ilmu fiqh, periwayatan hadis, mempelajari ilmu tafsir, dan ilmu Islam yang lain, termasuk bahasa, kesusastraan, dan kesenian. Seterusnya, mari kita lihat sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz yang pertama ialah pentadbiran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beberapa perubahan berkaitan dasar pemerintahan Kerajaan Umayyah telah berlaku semasa pentadbiran beliau, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang Islam. Dasar pemerintahan beliau adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dasar pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz banyak dipengaruhi sifat beliau yang warak. Beliau juga tidak mengutamakan kemewahan dunia. Pemerintahan beliau yang cemerlang disifatkan setanding dengan pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau dianggap oleh ahli-ahli sejarah sebagai Khulafa al-Rasyidin yang kelima. Dasar pemerintahan Umar Abdul Aziz dikatakan hampir sama dengan dasar pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, yaitu sangat mementingkan keadilan tanpa membedakan antara orang Arab dan bukan Arab. Semasa pemerintahan beliau, kehidupan rakyat aman damai, serta tidak ada pertelingkahan kaum yang terjadi seperti pada awal pemerintahan Kerajaan Umayyah. Yang kedua, menghidupkan kembali amalan syura dalam pentadbiran. Khalifah Umar Abdul Aziz menghidupkan kembali amalan syura dalam pentadbiran. Melalui konsep syura, beliau mengadakan mesyuarat dalam membuat sesuatu keputusan. Khalifah Umar Abdul Aziz terlalu teliti dalam menguruskan perjalanan pentadbiran agar tidak terpesong daripada konsep Al-Quran dan hadis. Segala keputusan dilakukan melalui mesyuarat yang dihadiri oleh pegawai, kaki tangan kerajaan, dan para sahabat. Yang ketiga, dasar pelantikan gubernur dan pegawai kerajaan. Khalifah Umar Abdul Aziz berusaha menghapuskan segala bentuk kezaliman dalam pemerintahan Bani Umayyah. Contohnya, pengambilan semua harta rampasan perang yang dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah dan dijadikan hak milik kerajaan. Beliau memecat pegawai dan kaki tangan kerajaan yang zalim yang memerintah tidak mengikut Al-Quran dan hadis. Contohnya, Utsman bin Zaid Al-Tabiki, yaitu gubernur Mesir. Yang keempat, mengemaskini dasar luar negara dan polisi perluasan wilayah. Sebaik sahaja Khalifah Umar dilantik sebagai khalifah, beliau telah mengarahkan supaya semua kegiatan peperangan dan penaklukan dihentikan. Tentara-tentara kerajaan yang sedang mengepung kota Konstantinopel diarahkan pulang. Begitu juga dengan tentara yang berada di kawasan bekas jajahan Bizantin. Dasar penarikan tentara dari medan peperangan dan memberhentikan peperangan serta penaklukan ini amat berbeza dengan dasar pemerintahan Khalifah Umayyah sebelumnya. Antara tujuan Khalifah Umar bertindak demikian adalah untuk mewujudkan keamanan serta memberi peluang kepada tentara kerajaan berehat dan pulang ke pangkuan keluarga mereka. Yang kelima, pembaruan ekonomi. Beberapa dasar ekonomi baru yang dijalankan oleh Baginda
juga telah berjaya memakmurkan masyarakat Islam pada zamannya. Pertama, melalui cukai tanah atau kharaj. Tanah yang diperoleh melalui penaklukan akan menjadi hak milik bersama orang Islam. Hasil tanamannya pula akan dikenakan cukai oleh kerajaan. Kedua, membezakan antara cukai ziyah dengan kharaj. Sebelum ini, seseorang individu perlu membayar kedua-dua cukai tersebut. Namun, semasa Khalifah Umar, cukai ziyah hanya dikenakan ke atas orang bukan Islam, manakala kharaj dikenakan kepada sesiapa yang memiliki tanah. Ketiga, memasukkan semua jenis perayaan, upacara rasmi kerajaan, hadiah, serta perbelanjaan lain yang membazir. Pelaksanaan dasar ekonomi baru ini telah menjadikan kedudukan keuangan negara semakin kukuh. Yang keenam, mengadakan proyek kebajikan untuk rakyat. Khalifah Umar Abdul Aziz telah menyediakan kemudahan tertentu untuk rakyat, seperti tali air, jalan raya, rumah rehat, rumah tumpangan, hospital, dan rumah orang tua. Beliau berusaha menanam sifat tolong-menolong dan kerjasama dalam kalangan umat Islam tanpa mengira status manusia. Semua kemudahan kerajaan tidak boleh dipergunakan untuk kegunaan pribadi atau keluarga, kecuali untuk rakyat. Yang ketujuh, menghapuskan cacian terhadap Sayyidina Ali bin Abu Thalib dalam khutbah Jumat. Bagi mewujudkan hubungan baik dan perpaduan antara Bani Umayyah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW dan golongan Syiah, Khalifah Umar Abdul Aziz menghapuskan cacian terhadap Khalifah Ali yang bermula sejak pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Cacian tersebut dibuat dalam khutbah Jumat di masjid-masjid. Cacian ini sangat memalukan dan menjatuhkan martabat keluarga Nabi Muhammad SAW dan golongan Syiah. Kesannya, golongan Syiah tidak berputus asa untuk menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Perbuatan saling mencaci merupakan perbuatan keji yang ditegah oleh orang Islam karena boleh memecah belahkan perpaduan ummah. Dengan penghapusan cacian tersebut, hubungan baik terjalin antara keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Bani Umayyah, dan penentangan daripada golongan Syiah mulai berkurangan. Yang ke-8, menghapuskan jawatan pengawal pribadi Khalifah. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, tidak terdapat pengawal pribadi yang bertugas menjaga keselamatan mereka. Keadaan ini membuka peluang kepada orang ramai untuk menemui mereka di mana-mana sahaja. Semasa pemerintahan Muawiyah, beliau telah mewujudkan pengawal pribadi untuk menjaga keselamatan pemimpin. Namun, pada zaman Umar Abdul Aziz, penggunaan perkhidmatan tersebut telah dimasukkan. Oleh itu, rakyat boleh menemui beliau pada bila-bila masa. Yang ke-9, perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Umar Abdul Aziz amat menekankan dan mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Selain itu, beliau memberi penghormatan kepada golongan ilmuwan. Beliau mengarahkan agar masjid dijadikan pusat penyebaran ilmu. Di sini, beliau sering mengadakan majelis ilmu dan pertemuan dengan golongan ilmuwan untuk mendapatkan pandangan daripada mereka. Beliau turut mengarahkan pegawai-pegawainya supaya meluangkan masa bersama ulama dan majelis-majelis ilmu yang dianjurkan. Bagi misi dakwah, beliau mengantar 10 pakar perundangan Islam ke Afrika Utara bagi mengajarkan ilmu Islam dan menyebarkan dakwah Islam di sana. Usaha dakwahnya berjaya dan berjalan dengan lancar apabila beliau dapat mengislamkan kaum barbar. Beliau mengarahkan ahli bijak pandai supaya menterjemah ilmu-ilmu daripada bahasa Greek, Syriani, dan Latin ke dalam bahasa Arab. Beliau juga menggalakkan rakyat menuntut ilmu. Beliau memberi bantuan beasiswa kepada sesiapa yang ingin mendalami ilmu dan menyambung pelajaran mereka. Beliau mengarahkan para gubernur memberikan beasiswa kepada rakyat bagi menghidupkan budaya ilmu.
Beliau merupakan khalifah pertama yang meminta supaya hadis-hadis Rasulullah ditulis dan dibukukan, sehingga lahir tokoh seperti Urwa ibnun Az-Zubair dalam bidang ilmu hadis. Yang terakhir, menggalakkan asimilasi perkawinan antara Arab dan bukan Arab. Beliau juga menggalakkan asimilasi perkawinan antara orang Arab dengan bukan Arab. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat berada dalam keadaan aman dan stabil. Ini karena sebelum ini kedua golongan sering bermusuhan akibat daripada dasar perkauman kerajaan Umayyah. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.